Teruskan lagi untuk waktu ini dalam rancangan Pesona Zahra. Anda boleh terus di talian 0362051500 ataupun secara SMS ke 39111. Tidak ketinggalan di Facebook IKIM.FM. Dan kita lalukan untuk sebarang persoalan daripada anda. Mungkin kita nak mulakan dulu dengan pemanggil kita yang pertama waktu ini, Marina dari Johor Bahru. Silakan. Saya Marina daripada Johor Bahru. Nak tanya Ustaz, apakah makna kufur yang sebenar? Okey, Assalamualaikum. Okay. Kufur menurut bahasa adalah tertutup, tertutup. Okey, kufur menurut syariat apabila hati itu tertutup dengan iman. Tertutup dengan iman. Okey. Sebenarnya orang tu tak beriman dan nampak kebesaran Allah pun dia ditunjukkan mukjizat-mukjizat zaman Nabi itu pun tidak beriman. Okey. Kufur mengikut tasawuf, tidak melihat kebesaran dan keagungan Allah. Atau ada macam kufur nikmat. Ada nikmat tapi dia tak nampak kebesaran Allah, jadi dia kufur nikmat. So kufur menurut bahasa, kufur menurut syariat dan juga kufur menurut ahli tasawuf lah. So jadi maknanya elok jangan kufur tiga-tiga tu lah. Sudut bahasa ke daripada sudut syariat ke daripada sudut tasawuf pun jangan kita kufur macam tu. Jadi orang beriman, jangan jadi orang kufur. Wallahu alam. Baik, daripada Kira Rosli di Facebook, macam mana nak biasakan diri untuk sentiasa sopan dan lemah lembut? Kadang-kadang kita ni tak perasan, kita rasa dah buat yang terbaik tapi rupanya masih belum sopan katanya. Okey, memang kena biasakan. Benda tu kena latihan. Saya pernah buat satu kursus maknanya peningkatan maksudnya potensi diri lah dengan satu syarikat tau. Okey. Jadi saya kata kita nak jadi supaya kita ni ada potensi yang bagus dalam diri kita ni, kita kena tahu dua benda. Pertama kelebihan kita, yang kedua kekurangan kita. Okey, sesi pertama. Okey, tuan-tuan sekalian, bagi kertas orang satu, bagi pen semua kan. Tolong senaraikan kelebihan diri kita. Kembang-kembang hidung. 30 kelebihan diri. Saya macam ni, saya macam ni, saya macam ni, saya macam ni. Okey, sekarang minta semua baca kelebihan diri masing-masing. Oh, saya Ustaz. Saya lah. Saya saja. Okey. Habis satu sesi tu, kita rehat, mesti minum dulu, Okey, bagi kertas baru kan. Okey, sekarang minta tolong tulis apa kelemahan diri kita. Semua tu menong je kan. Tulis satu, tulis dua, siap tengok kawan sebelah. Oh, sama kelemahan diri kita. Oh, sama, siap tiru orang sebelah. 2, 3 pun susah. Maksudnya orang tahu kelemahan diri, orang tahu kelebihan diri, susah nak tahu kelemahan diri kita. So macam tu juga kadang-kadang kita rasa kita dah lembut, tapi sebenarnya tak lembut lagi. So macam mana cara kita nak tahu kelemahan diri kita? Hasil kita biasa ulang kan dengan 5 golongan. 5 golongan akan boleh bagi tahu kelemahan diri kita. Yang pertamanya guru kita. Yang keduanya orang yang sayang dekat kita, isteri kita, suami kita, anak kita. Yang ketiganya orang yang bijaksana. Yang keempatnya kawan baik kita. Dan yang kelima musuh kita. 5 benda ni dia boleh bagi tahu kelemahan diri kita. So memang kena tahu kelemahan diri. Sebab kalau tak kita akan rasa kita akan rasa selesa dengan apa yang ada tanpa kita meningkatkan diri kita. Wallahu a'lam. Baik, kita teruskan lagi dengan rakan-rakan kita di talian waktu ini bersama Abdul Manan dari Pulau Pinang. Silakan. Nama Abdul Manan daripada Pulau Pinang. Nak tanya Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Sebenarnya tadi Ustaz kata kita lelaki kena melembut. Benar. Tapi sekarang ni kalau kita melembut sangat, hai sahata wanita-wanita naik atas kepala kita. Tapi kalau kita keras sangat, maka apa berlaku? Spark akan berlaku. Jadi macam mana kita nak pergi keserhanaan? Jazakallah khairan. Terima kasih Ustaz. Okey, dia ada perbezaan antara keras dan tegas. Okey, keras ni kita nak tunjukkan kita ni berlawan aladul khisam, kata Nabi tu. Ke hati. Tegas ni tak. Tegas ni maksudnya okey, seorang suami kata okey, saya minta macam ni dengan lembut, dengan baik-baik. Saya kata alah tak, kita macam ni kan, kita cuti kita pergi sini, alah bang kita pergi sini kan, lembut kan. Kita pergi sini, yo apa benda macam tu kan, keras. Lawan keras aladul khisam. Abradu rijal indallah aladul khisam. Sebenci-benci Allah orang adalah orang ke hati. Nak lawan ke hati, dan dia ke hati ni tak habis. Nak lawan ke hati tak habis. Tak habis, percayalah. Nak lawan ke hati dengan isteri tak habis. Lawan siapa lebih berakhlak, dia akan lebih menang lagi. Atau tegas dengan keras berbeza, dua benda biasa. Wallahu alam. Baik, seterusnya di talian Zack dari Terengganu. Silakan. Saya Zack dari Terengganu. Saya nak tanya Ustaz, macam mana kalau isteri kita tu bersifat kasar dan suaminya selalu bersabar, tapi di sebalik tu orang menganggap suaminya dayus. Itu saja soalan saya. Okey.
kalau kita mau jujur abang-abang ayah-ayah saya sekalian kan, kita selalu doa, ya Allah, jadikanlah isteri aku isteri solehah, ya Allah. Tolonglah ya Allah, lembutkanlah akhlak isteri aku, ya Allah. Ya Allah, aku suami isteri aku kasar ke aku, ya Allah. Kita selalu doa macam tu, dan doa tu bagus. Tapi saya cadangkan, selitkan satu doa, ya Allah, jadikanlah aku suami berwatak rijal. Kita lupa doa untuk diri kita. Kita kadang-kadang doa untuk orang lain bagus, benda tu bagus. Doa untuk isteri kita sangat bagus. Tapi kita lupa doa, ya Allah, jadikan aku suami yang boleh mimpin isteri aku, ya Allah. Kita lupa doa untuk diri kita. Jadi nak mengharapkan orang berubah mungkin lambat dan ambil masa. Tapi kita boleh dengan bantuan Allah merubah diri kita. Sebab Allah sebut, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah satu kaum melainkan mereka merubah apa yang ada dalam diri mereka. So maksudnya apa? Maksudnya kita minta, ya Allah, jadikan aku suami berwatak rijal. Rijal tu biar bunyi ganas sikit, bukan ganas lah, bunyi hebat sikit. Suami berwatak rijal. Maksudnya biar aku rijal, ya Allah, yang boleh memimpin wanita. Sebab Allah sebut hanya orang lelaki saja yang berwatak rijal boleh memimpin wanita. So doakan isteri kita banyak-banyak, insya-Allah. Tapi jangan lupa doa untuk diri kita juga menjadi suami yang berwatak rijal itu. Wallahualam. Baik, kita teruskan pula untuk pemanggil yang seterusnya, Junaidah dari Ampang, silakan. Saya Puan Junaidah daripada Ampang. Saya nak bertanyakan tentang soalan tentang saudara saya yang telah berkahwin selama 20 tahun. Yang terlalu mengikut kata isteri dia sampai tak berani nak, walaupun isteri marah, maki dia semua, tak pernah nak cakap apa. Sampai isteri dia ambil duit gaji dia semua pun bagi belanja dia, satu hari RM5 pun dia tak marah isteri dia. Dia senyap aja. Macam mana tu? Itu saja. Terima kasih. Baik. Okey. Pertama doakanlah ya. Doakan. Kita melihat orang macam tu kadang-kadang kita doakanlah kan. Jangan sampai kita doakan satu benda lah. Jangan sampai dia yang tahu hal rumah tangga dia, kita tak tahu kan. Maksudnya kita tengok macam tu kita tak tahu. Kadang-kadang ada orang yang 20 tahun kita tengok kan, kasarnya kau dengan isteri kau ni kan, beruntung kau dapat isteri macam lembut macam tu kan. Tapi sebenarnya beruntung dia dapat isteri macam tu, contoh kan. Kadang-kadang terbalik, kita tahu sebab rumah tangga ni kita je yang tahu sebenarnya, atau keadaan seorang itu saja yang tahu. So pertama doakan apa, jangan sampai dia jadi dayus. Sebab dayus tak masuk syurga. Maksudnya kalau dia kata isteri buat macam tu, jangan sampai jadi dayus. Doakan macam tu dan pesan kat dia. Kalau dia kata isteri kau buat macam ni apa semua, kau kena jangan sampai jadi dayus. Sebab dia keadaan macam kita tahu isteri dia kasar kat dia ke, suami dia kasar kat dia ke, suami dia seolah macam anyai dia ke, kita melihat sebagai orang luar. Sebenar-benar cerita dia yang tahu. Tapi maksudnya jangan sampai pesan kat dia, doakan dia jangan jadi dayus. Sebab dayus implikasi dia sampai ke akhirat. Wallahualam. Baik, teruskan lagi bersama kami untuk waktu ini dan dialurkan 0362051500, SMS ke 39111 di Facebook IKIM.FM. Dan rakan kita ditanyakan di Facebook, Ustaz, apa beza antara waswas dengan syak ni, Ustaz? Okey, waswas dengan syak. Waswas ni adalah bisikan hati syaitan. Daripada waswas tu boleh jatuh syak. Kan, maksudnya syaitan mewaswaskan hati kita. Betul ke suami kau ni? Betul ke? Kita ya, kalau syak dah mana was-was akhirnya di syak. Syak ni kalau ikut takrifan dari 50% yakin, 50% tidak pasti. Jadi syak. Betul ke kan? So hindarkan daripada kita dibisikkan oleh syaitan. Cara macam mana? Amalkan ayat surah An-Nas. Qul a'udzu binas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladhi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Sebab tu para ulama kita pun mencadangkan kalau nak mulakan sembahyang kan, kalau kita ada waswas sebelum kita mula sembahyang, baca surah An-Nas ni. Kan, wallahu alam.